Saya record dulu lah. Okay. So, hari ni kita sambung dengan kegravitian. Okay. Yang ni kita nak masuk. Sekejap. Okay. So, kita sambung kegravitian. Yang ni adalah bab 3.1 lah. Okay. So, bagaimana satelit buatan manusia membantu dalam memajukan kehidupan manusia? Itu kita lah. Macam mana kita guna satelit ni? Okay, apa fungsi satelit? Okay. Saya tak gerak. Okay. So, terdapat pelbagai jenis satelit buatan manusia yang bergerak mengikut orbit masing-masing di angkasa lepas. Okay, itu satelit dicipta untuk tujuan komunikasi, kaji cuaca dan juga pencerapan bumi. Okay, mengapakah satelit-satelit ini boleh bergerak pada orbit masing-masing? Okay, itu adalah pernyataan dia lah. Macam mana dia boleh bergerak pada orbit masing-masing? Sebab itulah kita nak belajar ni lah. Okay, kegravitian. Okay, semangat ingin tahu tentang alam semesta telah mendorong para saintis melancarkan kapal angkasa dan satelit yang boleh mengatasi graviti bumi. Okay, apa maksud mengatasi graviti bumi? So, dia boleh pergi ke angkasa lah. Okay, dia boleh pergi ke atas lah, angkasa. Yang ni bumi, so dia keluar daripada bumi. Okay, next. Kini terdapat kapal angkasa yang sedang bergerak menjauhi bumi. Kapal angkasa seperti ini membolehkan foto planet-planet diambil dengan manfaat ciptaan sains dan teknologi. So, yang ni yang kita gunalah GPS, yang kita untuk cari jalan ke apa kan. Okay, semua ni melibatkan sains dan teknologi lah. Okay. So, first, standard pembelajaran 1 iaitu menerangkan hukum kegravitian semesta Newton, iaitu F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R squared. Okay, ni formula ni kena hafal lah. Okay, so ni rasanya video. Sekejap. Ni tak ada video. Okay, so pada tahun 1667, Isaac Newton merupakan saintis fizik lah. Okay, telah memerhatikan buah apple jatuh tegak ke bumi. Yang ni masa dia duduk bawah pokok tu lah. Okay. Lepas tu beliau menyimpulkan ada satu daya tarikan yang bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apple, tapi ada tarikan tu juga wujud dekat bumi dan juga bulan. So, sebab itulah dia mengkaji macam mana boleh jadi macam tu. Okay. So, ini tak perlu tahu sangat lah. Okay. Aktiviti 3.1 membincangkan bahawa daya graviti. Sekejap ada orang nak masuk. Okay, membincangkan bahawa daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Okay, dan situasi yang diberikan, seorang budak melompat ke atas. Okay, tu dia buat skipping lah kan, dan akan mencecah semula permukaan di bumi. So, dekat tanah ni lah. Okay, apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi? So, dia ada daya tarikan graviti. Okay, daripada lompat, so ada daya tarikan graviti, dia cecah tanah, sebab tu dia lompat balik. Ya. Kalau jawapan dia daya graviti je? Tak tepat sangat. Dia kena ada daya tarikan graviti. Tarikan ni penting lah. Okay, daya graviti tu memang kita tahu daya graviti lah kan yang menarik dia, tapi tahulah pemeriksa kadang-kadang cerewet kan. Okay, so guna daya tarikan graviti. Sebab tu lah budak tu boleh cecah tanah balik. Okay. Okay, next. Okay. Membincangkan bahawa daya tarikan graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Okay, so dekat gambar ni, okay, adalah molekul udara. Okay, yang mana dia kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Okay, apakah daya yang bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi? So, apa yang menyebabkan dia tak boleh terlepas ke angkasa adalah daya tarikan graviti. Okay. Okay, next.
membincangkan bahawa daya graviti tu wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Okey, situasi yang ketiga. Bulan bergerak dalam orbit bulan tu, okey, dan mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Okey, dia bergerak macam ni je lah. Bulat je kan, dia pusing je. Okey. Okay, Cikgu, apa jawapan nombor 2 tadi, cikgu? Yang mana? Yang ni ke? Daya tarikan graviti. Okey. Terima kasih, cikgu. Sekejap, saya ada bagi modul ke? Ada tak? Ada. Ada. Okay. So, lengkapkan lah. Saya takut tak sempat sebab chapter ni bisa panjang sikit kalau nak buka modul. Okay, so bulan bergerak dan orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. So, bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. So, adakah bulan itu mengenakan daya graviti ke atas bumi? So, betul lah. Okay. Dua-dua ni akan mengenakan daya graviti. Daya tarikan graviti. Okay, so jawapan dia ya. Next. Okay. Situasi yang keempat. Sehelai daun yang layu gugur daripada sebatang pokok. Adakah kedua-dua daun dan bumi mengalami daya tarikan graviti yang sama? So, betul lah. Okay. Sebab itulah daun daripada pokok ni boleh jatuh ke lantai. Okay. Sebab dia ada daya tarikan graviti. Okay. Apakah kesan daya-daya ini kepada pergerakan daun dan bumi? Daun dan bumi bergerak mendekati antara satu sama lain. Bila dia dah jatuh tu, sebenarnya dia dah jatuh disebabkan daya tarikan bumi ni lah. Okay, daya tarikan graviti bumi. So, dia akan bergerak antara satu sama lain. Bergerak mendekati antara satu sama lain. Okay. Ni. Mengapakah daun yang layu bergerak ke arah bumi? Maksudnya, ke lantai lah. Okay. Mencecah ke lantai. Okay, so oleh sebab jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, jadi daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Oleh itu, pemerhati di bumi hanya memerhati daun itu jatuh saja. Okay? Dia dapat tahu daun tu jatuh disebabkan ada daya tarikan. Daya tarikan graviti lah dari daun tu dengan bumi. Okay, sebab itulah daun tu boleh bersepah-sepah dekat atas lantai. Okay. So, Cikgu, ya. Cikgu, kalau kesan ketara apa contoh dia? Yang mana? Yang ni, yang daya graviti tu. Daya graviti tidak ada kesan. Yang ni ke? Yang kesan yang tak ada kesan ni? Kalau dia ada kesan ketara, apa yang contoh dia? Kesan ketara dia boleh ni lah, dia boleh apa ni? Terlepas kepada ni lah. Dia bawah lantai, bawah tanah lagi dah boleh masuk. Oh, okey you. Dia macam ada satu height tau. Dia ada satu height untuk yang dia berhenti. Okey, so dekat situ je. Sampai situ dia akan berhenti. Okey. Tu cukup. Okey. So, kita daya graviti. Okey, daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam atmosfera dalam alam semesta. So, apa gambar ni? Okay. Daya graviti wujud secara berpasangan, iaitu yang mana dua jasad masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Okay, yang ni kita akan tengok kejap lagi. So, ini adalah penerangan bagi maksud daya graviti lah. Okay. Yang ni. Okay. Yang ni lah saya cakap tadi. Okay, so daya graviti dia ada antara, kita tengok dua jasad. Okay, so dia dua jasad tu dia akan ada daya graviti dan magnitud yang sama. Sekejap ada orang nak masuk. Okay, sekejap. Okay. So, antara matahari dengan bumi. Okay, tengok antara matahari dengan bumi dulu. Okay, dia akan ada daya tarikan antara matahari dengan bumi. Okay, next. Antara matahari dengan bulan pun ada juga daya tarikan antara satu objek dengan objek yang lain lah. Okay, dalam ni objek dia adalah matahari dan bulan. Okay, antara bumi dan juga bulan pun ada juga daya tarikan graviti. Okay. So, antara bumi dengan bulan lah. Okay.
Maksud dia yang itulah daya graviti. Maksud ada tarikan antara dua objek. Okay. Ni matahari dengan bumi, so ada daya tarikan dia. Antara matahari dengan bulan pun ada daya tarikan dia. Okay. Ini. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan. Okay, ni benda ni. Okay, hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okay. So, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab. Okay, tak So, daya graviti berkadar terus. So, simbol berkadar terus adalah macam ni. Okay, macam ni. Dengan hasil darab jisim dua jasad. Maksudnya, okay, M1, M2 lah. Okay, M1 dan M2 dapatlah M1, M2. Okay. So, bila jisim ni bertambah, so apa jadi pada daya graviti dia? Apa jadi pada daya graviti dia? Bertambah. Bertambahlah. Okay, sebab dia berkadar terus. Okay, so jarak antara jasad yang pertama, iaitu yang ni lah, okay, yang warna kuning ni, dengan jasad yang kedua, kita jarak dia kita akan simbolkan sebagai R. Okay, distance lah, jarak antara dua jasad sebagai R. Okay, so daya graviti pula dia berkadar songsang dengan kuasa dua jarak antara jasad. So ni lah dia berkadar songsang. So F ni, okay, berkadar songsang dengan R squared. So 1/R squared lah. Okay, ini adalah untuk berkadar songsang. So apa akan jadi bila R dia bertambah? Apa jadi pada F ni? Berkurang. Berkurang, okay. So kena tahulah, kalau tadi F dia berkadar terus dengan jisim jasad, okay, M1, M2. Tapi F ni pula dia inversely proportional, iaitu berkadar songsang dengan jarak antara dua jasad. So simbol berkadar songsang adalah 1/, lah. Okay. So dapatlah formula ni, hukum kegravitian semesta Newton. Okay. So dia samakanlah F sama dengan M1, M2. F sama dengan M1, M2. Saya tak tulis lah. Okay. So dia gabungkan je lah antara satu dengan yang bawah ni. Cikgu, Ya. kan dia gabung kan? Lepas tu mana datang G? G tu graviti lah, kegravitian. Nama pun kegravitian. Okay. Okay. Yang ini G ni sebenarnya nilai dia constant. Okay, so nilai dia 6.67. Okay, darab 10 kuasa apa? Ingat tak? -11. Okay. Lupa. Okay, so G ni constant lah. Okay, dia letakkan satu constant untuk lengkapkan formula ni lah. Okay. So, macam mana kita nak kira kegravitian kalau tak ada nilai G? Nanti kira yang ke sini je. Kat sini dapat apa je kan? Okay, so, sebab tu dah letak nilai G ni. Sebab hukum kegravitian. Okay. Next. Ni permalar kegravitian. So 6.67 darab 10 kuasa -11 Nm squared kg -2. So F tu adalah daya. F tu simbol untuk daya. Okay, daya apa? Daya graviti. Okay, next. M1. Yang ni adalah jasad yang pertama. Okay, M2 adalah jasad yang kedua. Dan R tu adalah jarak antara dua jasad. Okay. Setakat ni boleh lagi ke? Ataupun laju sangat? Cikgu, jasad tu planet cikgu Objek. Dia tak kisah dia planet ke apa ke, tapi dia objek. Objek kat angkasa. Dia antara kita pun boleh sebenarnya. Apple dengan bumi. Jasad lah objek. Dia bukan dia tak kira angkasa ke apa ke, tapi dia antara dua tarikan. Boleh? Okay cikgu. Boleh cikgu. Faham. Okay. Cikgu. So itulah
Nanti dekat soalan nanti dia akan bagi tahulah antara apa dengan apa. Jasad pertama ataupun objek pertama dengan objek yang kedua. Dia tak semestinya angkasa, dia tak semestinya bulan dan bumi. Dia boleh juga antara contoh apple dengan bumi ataupun daun dengan bumi. Macam itulah dia akan bagi situasi dia. Okay. So next. Okay. Cikgu. Ya. Apa nama formula dia tu? Mana? Yang mana ni ke? Tu. Satu tu. Tengok tu. Apa nama dia? Nama dia. formula ni ke? Nama formula dia. ni hukum kegravitian semesta Newton. Yang ni. Okey. Okay. So dia panjang. Ya. Kan dia punya yang pemala kegravitian tu kan. Kan dia punya unit kan Nm kuasa 2 per kg kuasa 2 kan. Yang boleh ke kau kan N kan sama dengan kg ms kuasa negatif 2 kan. Okay, apa dia? Kejap. Apa? Yang N tu, yang Newton tu. Newton kan sama dengan kg ms kuasa negatif 2 kan. Kalau salin tu tak apa ya tu? Maksudnya nak guna yang tu lah. Yang tu. Boleh je tu? Tak pernah lagi orang buat macam tu. Tak pernah catat je. Guna yang ni je lah. Jangan ubah-ubah dah. Guna yang ni je. Jangan ni dah ambil lain. Okay. So saya takut nanti kalau saya cakap boleh, tiba-tiba kan tak terima pula kan jawapan. So nak selamat guna apa yang dia bagi. Okay. So yang ni maksud saya yang ni lah. Yang ni durian dengan bumi. So jasad tu dia sebenarnya tak kisah apa-apa. Okay. Jasad tu sebenarnya objek lah. Objek satu dengan objek dua. Okay. So tengok contoh satu. Dia kata hitungkan daya graviti antara sebiji buah durian. Okay, kat sini buah durian. Okay, M1. Okay. Dan bumi. Bumi ni M2 lah. Ya Allah, masa benda ni bergerak. Okay. Tengok dah mana dah pointer saya. Okay, so kat sini adalah M2. So keluarkanlah. Kat sini dah bagi siap-siap. Okay, jisim durian adalah 2.0 kg. Jisim bumi 5.97 dan 10.24 kg. So dia dah bagi siap-siap jarak antara pusat durian dengan pusat bumi adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. So jarak ni adalah nilai untuk apa? Jarak. Okey, R lah. Okey, sebab dia adalah antara pusat durian dengan pusat bumi. Okey. So dia antara dua objek. So jadi kita guna R lah. So masukkan dalam macam biasa G, kita gunakan yang constant. Okey, dah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Lepas tu darabkan dengan 2.0. Darabkan pula dengan mass 2. Okay, formula ni tulis sebab kat sini ada satu markah. Jawapan last kat sini, kalau betul dapat satu markah lagi. Okay, kalau maksimum dia boleh bagi 3 markah. Kalau kat sini pun 1 markah. Macam itulah. Okay. Okay, so masukkan, dah dapat. Yang ni jangan tekan, jangan salah tekan calculator. Ni kena check banyak kali. Okay, sebab dia melibatkan kuasa-kuasa tu. Dan kadang-kadang juga orang akan terlupa ni, kuasa 2 ni. So jangan lupa untuk darabkan sekali, masuk dalam kalkulator. Okay. So itu je contoh. Okay, sekarang tengok, dia sekarang ni jasad dia adalah antara roket dan juga bumi. Okay, so tak kisahlah apa-apa pun dia bagi. Kita just kena tahu formula, kena tahu apa untuk derivation formula tu. Okay, so sebuah roket apa ni dia mengalami ada punya ni daya lah. Okay, so F sama dengan 4.98 dan 10 kuasa 5 Newton. Berapakah jisim roket? Okay, dia dah bagi jisim bumi. Okay, 5.97 dan 10 kuasa 24. Okay, jarak di antara bumi dan juga roket itu adalah 6.37. So kat sini adalah R squared. Okay, so dia nak cari, mana nak cari? Okay, jisim roket. So kita letaklah F, kita keluarkan, dapat yang ni M1 jisim bumi.
Okay. M2 kita buatkan roket. Lepas tu R tu masukkanlah yang ni. Okay, jarak antara pusat bumi dengan roket. So G gunakan yang constant. Then masukkanlah. Okay, so dapat M2 dia. Okay. Untuk tentukan M1 ataupun M2, tak kisah mana-mana. Contohnya kalau korang nak kalau kamu semua nak buat M1 tu sebagai mass untuk roket pun boleh. Okay, dia tak ada masalah. Kalau M2 nak buat untuk roket pun tak apa. Okay. Tak kisah mana-mana. Okay, next. Okay. Tadi dah settle dah. Okay, sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan dua jasad pergun. Lepas tu jasad di antara permukaan bumi, bumi dan satelit dan juga bumi dan matahari. So dekat sini ada 4 jenis penyelesaian masalah yang melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, so kita akan tengok satu-satu. Okay. So menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton. Okay, daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di bumi, planet, bulan dan matahari. Apakah kesan jisim dan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? Okay, yang ni yang ni dia bagi satu situasi yang mana ini diri kita. Okay, anggaplah ini kita dan yang ni kawan kita. Okay, dua jasad ni dekat atas bumi. Dia dalam keadaan pergun lah, dia tak bergerak sekarang ni. Okay, so jisim M1, tak kisahlah mana satu kan. So M1 kat sini dalam gambar 55 kg dan M2 iaitu kawan kita 65 kg. Okay, lepas tu jarak antara M1 dengan M2 adalah 2 meter. Okay, so masukkanlah dalam formula. Okay, sebab dia kata dia nak hitung daya graviti. So daya graviti adalah F. So masukkan dalam formula 6.67 10 kuasa negatif 11. Ni kuasa So darabkan dengan 55, darabkan 65 bahagi dengan R squared. So R dia kan kalau dia duduk atas bumi, kita ambil graviti bermalar. Kita ambil yang bumi punya kan. Kalau dia maksudnya yang mana? Yang sekarang ni. Okay. Kalau dia duduk atas bulan, kita ambil yang bulan punya. Dia duduk atas bulan nilai G tu ke? Nilai G tu. Nilai G tu dia akan spesifik lah. Kalau contoh dekat bumi, dekat bumi tu 6.67. Kalau dekat bulan sama juga sebenarnya. Sekejap. Okay, sama juga. Bumi dengan bulan pun sama juga, 6.67. Okay. Sama je, guna G tu nilai yang sama. Melainkan kalau dia state lah, kalau dia state nilai lain, gunalah nilai tu. Okay, boleh? Boleh ke? Kalau dia tak state, memang kena guna 6.67 tu. Selalu dia memang akan sama je, G tu memang akan sama, 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Itu je lah. Kalau dia tak bagi, kena tahulah G tu berapa. Okay, so next. Okay, mari kita apa? Ada graviti waktu tengah berdiri tu, ada graviti ke? Tengah berdiri ni maksudnya dekat orang ni ke? Ada graviti dia, tapi sekarang ni yang kita fokus sekarang ni daya graviti dia dekat atas bumi. Okay. Kita fokuskan kat situ. Okay, so kita teruskan. Okay, mari kita tambah nilai jarak. Okay, jarak dia daripada asal adalah 2 meter. Yang ni asal. Lepas tu kita suruhlah dia gerak lagi. Okay, bila dia gerak lagi, dia kat sini jarak dia adalah 4 meter. So ini yang baru. Okay, jarak yang barulah. Okay, so dekat sini kita masukkan lah. Okay, masukkan nilai bla 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 bla. So kita dapat nilai F dia
1.49 dan 10 kuasa negatif 8. Okay, so apa yang dia nak apa nama ni? Apa kesimpulan yang korang boleh dapat kat dalam ni? Apa yang nampak? Kalau 2 tadi nilai dia 5.96. Kalau jarak dia bertambah, so dia punya daya dia adalah 1.49. So apa yang kita boleh nampak? Dia berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. Okay, apa yang berkadar songsang? Daya tarikan graviti dengan daya graviti dengan radius. So, bila R dia bertambah, so dekat sini daya graviti dia akan berkurang lah. Boleh? Boleh Okay, so itu adalah dia nak buktikan. Betul ke dia kata F tu inversely proportional dengan R. So kat sini dia dah buktikan lah. So betul lah. Okay. Semakin jauh jarak dia, semakin kuranglah daya graviti, daya tarikan dia dari satu objek ke objek yang lain. Okay. Dia tukar pasangan dia pula. Okay. Kat sini lelaki tu tak ada, tapi dia tukar orang lain. So dekat sini contohlah, berat dia bagi 75. Okay. So dekat sini bila dia kira-kira, nilai F dia adalah 6.88 dan 10 kuasa negatif 8. So apa jadi bila dia tukar mass dia, mass 2 ni? Apa jadi pada daya? Apa jadi pada daya dia? Jarak sama jarak awal dia sama. Okay, 2 meter. Sama juga dengan lelaki tu. Okay, cuma berat dia yang bertukar. Okay, so dekat sini kita tahu F tu directly proportional dengan M1, M2. So, bila mass tu bertambah, daya graviti pun akan bertambah. Boleh? So, Boleh, cikgu. Okay. Boleh cikgu. Okay. So, bagaimanakah jisim dua jasad iaitu dua objek ni mempengaruhi daya graviti antara dua macam azan. Korang apa? Kita sambung sekejap lagi. Okay? Azan kejap.
Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Okay, kat sini bagaimanakah jisim dua jasad mempengaruhi daya graviti antara dua jasad. Okay, so bila mass dia 65, iaitu laki tadilah. Okay, dia punya daya graviti 5.96 × 10 kuasa negatif 8 Newton. Bila M2 dia, itu dia tukar dengan perempuan ni, berat dia adalah, jisim dia adalah 75. Jadi daya graviti dia adalah 6.88 × 10 kuasa negatif 8. So apa hubungan antara jisim dan daya graviti? Okay, jisim bertambah, so daya graviti akan bertambah. Okay, so next, apakah kesan antara ini dah tadi kot. Okay, ya, itulah. Okay, mengapakah magnitude daya graviti antara anda dan rakan anda kecil? Okay, daya graviti antara dua jasad berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil lah. Okay, oleh itu mereka tidak merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Okay, dia tak rasa daya tarikan pun sebenarnya, sebab kesan daya tu kecil sangat. Okay, dia tak rasa tertarik lah, tertarik antara satu sama lain. Okay, walaupun sebenarnya ada tarikan tu, kita tak sedar. Okay, next. Ini adalah dia nak tunjukkan semakin besar jisim jasad, semakin tinggi daya graviti. Okay, dan semakin bertambah jarak antara jasad, semakin kuranglah daya graviti. Okay. Aktiviti 3.3, menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi jasad di atas permukaan bumi. So, yang kedua, bumi dan satelit, dan yang ketiga, bumi dan matahari. Okay, berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan? So, kita tahu F, okay, formula dia adalah F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R squared. Okay, dekat sini dia akan bagi tahulah jisim. Okay, dia akan, selalu soalan ni dia akan bagi satu table. Okay, kat sini dia akan bagi okay, kat sini, okay, so dia akan bagi mass lah. Okay, dia akan bagi mass 1, mass 2 berapa. Just masukkan nilai. Okay, masa dekat sini, untuk bumi, jisim dia adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Dan jejari dia, tu dia, jejari bumi, okay, adalah 6.37 darab 10 kuasa 6. So, 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okay, lepas tu dia kata satelit buatan manusia, jisim dia adalah 1.20 darab 10 kuasa 3. Okay, ni bukan 103 ni 10 kuasa 3. Yang ni 10 kuasa 24. Okay, yang ni 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, so satelit buatan manusia, jarak antara bumi dan satelit adalah 4.22 darab 10 kuasa 7. So, yang kat sini kita tengok situasi yang pertama kan. Okay, daya graviti ke atas satelit sebelum satelit itu dilancarkan. So, satelit tu kat sini lah. Okay, sebab itulah kita akan guna 6.37 tu, sebab dia belum dilancarkan. Okay, kalau dia dah lancarkan, dia akan guna yang ni lah, 4.22 ni. So, jawapan dia 11,776.13 Newton. Kat sini F. Okay, next. Okay, bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan juga jisim matahari. 3 benda kat sini. Okay, so dia bagi kat sini jisim bulan adalah Jisim bulan adalah 7.35 darab 10 kuasa 22 kg. Jisim bumi, okay, 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Dan jisim matahari adalah 7.35 darab 10 kuasa 22 kg. Okay, yang mana satu jisim yang paling besar? Yang satu paling berat? Okay, ini satu lagi. Matahari. Okay, kenapa? Betul ke matahari? Betul ke? Kenapa? Okay, macam mana tahu dia lebih berat? Sebab dia paling besar ke? Okay, kita tengok Okay, betul ke? Okay,
So, matahari adalah yang paling besar. Okay, kita tengok nilai tadilah. Okay, 7.35 dah 10 kuasa 22. Okay. Lepas tu bumi. Next, bulan. Dan paling kecil sekali adalah satelit. Okay, satelit kat sini lah. Kita nampak sangat sebab hitam. Okay. Ni dia suruh bandingkan mass sajalah. Jisim saja. So, okay. Soalan lain. Bandingkan jarak antara bumi dengan satelit. Okay, kat sini. Bumi, satelit. Okay, dan jarak antara matahari dengan bumi. So, ni kena tengoklah nilai R. Okay. So, kat sini bumi dengan matahari. Okay, jarak antara bumi dan matahari lebih besar daripada jarak antara bumi dan satelit. Ni kena bandingkan nilai R dia. Kena tengok yang ni. Okay, so barulah kita boleh nampak sama ada dia lebih besar ataupun dia lebih kecil. Okay. Ramalkan perbezaan antara magnitude daya graviti bumi dan satelit dengan daya graviti matahari dan bumi. So, ini dia bagilah daya graviti antara matahari dengan bumi lebih besar. Okay. Ni kan. Sebab apa lebih besar? Kenapa dia cakap graviti ni besar? Saya kita nak tahu. Kenapa antara matahari dengan bumi tu besar? Okay, kita tengok apa? Sebab jisim matahari tu besar. Okay, jisim matahari dengan bumi tu lebih besar daripada bulan dan juga satelit lah. Okay, sebab itulah daya graviti antara matahari dan bumi lebih besar berbanding yang dua ni. Okay, antara bumi dan juga bulan dan bulan dan juga satelit lah. Okay, so dua ni matahari dengan bumi lagi besar lah. Okay, so itu je. Okay, kat sini dia kata hitung. Okay, kirakan daya graviti antara bumi dengan satelit. Okay, so dia kira lah bumi, masukkan nilai M dia, nilai M dia lah bumi dan juga satelit. Next, daya graviti antara bumi dan matahari. So tengoklah, first bumi, satelit. So pandang bumi, pandang satelit. Kalau graviti antara bumi dan matahari, mana bumi? Bumi sini, pandang matahari. So matahari kat sini lah. Okay. Nilai H ni macam mana? Apa maksud nilai H ni? Apa maksud nilai H? Okay, boleh ke nilai H ni? Apa dia? Tinggi Okay, sebenarnya kita kira sebagai tinggi lah. H kan height kan. Ada tak gambar Sekejap. Ini ada gambar. So kita letak kat sini Okay, dia kata dia suruh kira daya graviti antara bumi dan satelit. Okay, so pandang antara bumi dengan satelit je lah. Okay, so formula adalah dia dah tulis kat sini, F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R squared. Ini formula asal. Okay, tapi sekarang ni kita kira antara bumi dan satelit. Yang mana satelit ni sebenarnya ada nilai H dia. Ada nilai tinggi dia kat sini. Okay. Nilai R kat sini je. Okay, so nilai daripada sini, saya tukar colour sekejap. Okay, nilai daripada sini ke sini kita akan tambahkan dengan H. So ketinggian dia lah. Sebab tu lah dia akan ada R tambah H dekat sini. Boleh? Boleh tak? Cikgu, nilai H dia tetap ke cikgu? Nilai H yang mana? Yang ni ke? Yang tu. Dia akan bagilah soalan. Dia bagi soalan. Cikgu, yang ni formula untuk apa dulu? Ini nak kira daya graviti antara bumi dengan satelit. Dia ada kes khas. Apa? Okay. Kes khas dia yang mana satelit tu kita tahu. Okay. Sekejap R tu adalah dari pusat bumi ke satelit lah patutnya kan. Okay, patutnya macam ni. R tu, alamak tak nampak pula. Sekejap saya tukar warna merah balik. Okay, so R tu daripada pusat bumi sampai ke sini je lah. Okay, tapi sekarang ni satelit tu berada dekat atas ni. So macam mana kita nak tahu jarak dia? So kita akan tambahkanlah dengan H. So ini adalah kes khas lah untuk satelit. Sebab itulah R tambah H.
Okay, yang mana dari pusat bumi ke satelit tu. Satelit punya pusat lah kat sini. Boleh tak? Sebab tu ada R tambah H. Cikgu, Kalau nak tambah-tambah tu kan, dia memang kena satelit je. Satelit. Satelit memang ada khas. Kes khas, ketinggian. So kalau satelit kena guna R sama dengan R tambah H tu. R sama dengan, okay, yang ni R sama dengan R tambah H. Betul. Satelit. Kalau bumi dengan bulan ke dengan planet lain ke? Tak ada. Tak payah. Tak ada. Okay. Aduh. Tak ada. Kalau dia tanya dari graviti antara contohnya kan bumi dengan mustari. Dia punya R tu jari tu nak ambil bumi punya ke mustari punya? Okay, mustari tu apa dia? Satelit ke apa ke? Planet. Planet lah kan? Okay, ambil yang bulan punya lah. Bulan? Tadi antara apa? Bumi. Antara bumi dengan mustari. Antara dua tu kita akan ambil apa? Yang mana satu? Yang satu kita akan ambil. Yang satu kita ambil yang mana? Antara apa dengan apa? Antara bumi dengan mustari kan? Betul tak? Antara bumi dengan mustari. Mustari adalah planet lah. Okay, so dia kata daya graviti antara bumi dan mustari. So kita akan guna yang bumi punya lah. Boleh? Selain daripada satelit yang kena guna bumi punya. Tengok soalan juga. Tak apa, yang ni soalan ni kejap lagi kita akan tengok. Ni ada lagi soalan lain. Okay. Okay, kejap so kita tengok yang bumi dengan satelit dulu. Okay. So settlekanlah bumi dengan satelit ni dulu. Okay. So G constant, M ambil M1. M1 adalah kat sini dia letakkan sebagai bumi. So M2 sebagai satelit buatan manusia. Satelit lah. Okay, untuk satelit kes dia R tambah H yang mana? So jarak daripada pusat bumi ke satelit. So R tambah H. H ni nilai dia akan bagilah. Okay, lepas tu darab bahagi. So dapatlah 202.56 Newton. Okay, next. Okay, kita tengok dulu bumi dengan matahari. Okay, so kat sini dia dah bagi jarak, daya graviti antara bumi dan matahari. So R ni kena tahu, R ni sebenarnya adalah jarak antara bumi dan matahari. Jarak antara bumi dan matahari. Kalau jejari ni kita takkan guna. Nilai ni kita takkan gunalah. Sebab jejari tu, macam korang tahu kan dalam mat kan. Jejari tu daripada titik tengah ke sini, betul tak? Betul tak yang ni? Betul cikgu. Jejari kan? Sebab tu kita takkan pandang lah jejari ni. Kita takkan ambil yang ni. Kita akan pandang kepada jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Kalau dia bagi jejari tu, kita tak payah pandang lah. Sebab R tu sebenarnya mana saya tulis ni? Alamak. R tu sebenarnya jarak satu objek dengan objek yang lain. Tapi kat sini jejari. Jejari ni dia saja je nak confusekan sebenarnya. So darabkanlah. Macam Anis punya soalan tadi. Dia suruh kira antara bumi dan juga apa? Mustari Mustari. So dekat sini nanti dia akan bagi jarak antara bumi dan mustari berapa. Dia akan bagilah jarak, itu nilai R lah, antara bumi dan mustari berapa. Jangan ambil yang jejari. Jangan ambil jejari. Jejari tak payah ambil. Boleh tak? Kalau dia bagi jejari untuk ni pun tak payah ambil. Boleh tak Anis? Boleh. Dia jejari sebenarnya dia akan confusekan korang sebenarnya. Korang ingat kan R tu adalah jejari. Selalu orang ingat R ni adalah jejari. Padahal R ni adalah jarak antara satu objek ke objek yang lain. Yang ni adalah R. Contoh kat sini. So kat sini adalah R dia. Jangan ambil jejari dia. So G masukkan M1, M2, R. So R berapa? R kat sini adalah 1.50 dan 1011 meter. So dapatlah F sama dengan 3.52 dan 1022 Newton.
Sama juga yang macam ni. Okay, daya graviti antara bumi dan bulan. So, F kat sini adalah 2.0 dan 1020. Berapakah jarak? Okay, so dia nak dapat nilai R lah. So, kat sini nilai G. G adalah constant. M pun akan constant. M dan juga M1, M2 ni akan constant lah sebab bumi dan juga bulan. Okay, so ni korang tak payah hafal pun tak apa. Nanti dia akan bagi dalam bentuk table untuk yang ni. Tak perlu hafal pun yang untuk bumi dan juga bulan ni. Okay, so kira lah R tu berapa. Dapat kat sini adalah 3.82 kuasa 8 meter. Okay, so ni adalah jawapan dia. Tu je lah. Boleh tak Anis yang tadi menjawab tak soalan? Boleh cikgu. Menjawab tak? Bumi dan mustari. Okay, jangan ambil jari. Ambil jarak antara dua benda tu. Maksudnya kalau dia bagi jari pun tak payah tak payah pandang pun. Jari tu tak payah pandang. Okay. Kena kita tahu sebenarnya R tu adalah jarak. So tak payahlah pandangnya jari tu. Jari tu tak ada. Dia saja je tambah-tambah info. Kadang-kadang kalau orang kan ni mesti akan guna. Dia akan guna semua nombor yang ada. Kat situ dia buat pelajar confuse lah. Okay. Okay, so next hubung kait macam-macam ketentuan permukaan bumi pelajar. Okay, so menghubung kait percutan graviti G, permukaan bumi dan pemalar kegravitian. So daripada hukum gerakan Newton kedua, daripada hukum gerakan Newton kedua, F sama dengan MA. Bila melibatkan percutan graviti, so F sama dengan mg. Okay, so daripada hukum kegravitian, kenapa R duduk sini, R duduk sini. Okay, daripada hukum kegravitian semata Newton, daya graviti diungkapkan dengan F sama dengan Gm1 M2 over R squared. So, apakah hubung kait antara G, iaitu percutan graviti, dengan nilai G untuk hukum kegravitian semesta Newton ni. Okay, pemalar kegravitian lah. So, apa hubungan dia? Okay, kita ada kat sini. Masih Inggeris pula lah. Okay, so hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma. Okay, so gravitational force, daya graviti. So, kita dapatlah F sama dengan Gmm over R squared. So, kita akan samakan dekat sini. Okay, F akan sama dengan F. F akan sama dengan F. Tak nampak lah, sini lah. Okay, F akan sama dengan F. So, kat sini F dia adalah per mg. Okay, kita ambil yang ni lah. Okay, kat sini kita akan ambil G m over R squared. So, kita nak dapatkan G sahaja. Okay, G sahaja. So, M ni, kita tak nak M. Okay, M ni akan bawa pergi belah sini. So, dia sebenarnya akan bahagilah. Okay, jalan kerja dia M over R squared darabkan dengan M. Jadi, M padam. Dah bahagian. M bagi M adalah 1. So, dapatlah G sama dengan Gm over R squared. So, G akan meningkat bila nilai ni akan meningkat lah. Kegravitian ni meningkat. Okay, so itu je. Nak tunjukkan hubung kait je lah yang ni. Okay, apakah hubung kait antara percutan graviti, iaitu G kecil, dengan pemalar kegravitian semesta. Okay, so ini adalah G besar. Jadi kat sini kita nampak bila kegravitian semesta tu meningkat, so nilai G akan meningkat sebab dia berkadar terus lah. Okay, next. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi nilai percutan graviti? Nilai percutan graviti dia akan dipengaruhi oleh G sim dan juga jarak. Okay, G sim dia akan dipengaruhi oleh dua ni lah. Okay, next tengok percutan graviti sentiasa ke arah pusat bumi untuk anak panah dia masuk dalam. Okay, setiap planet di alam semesta mempunyai daya graviti masing-masing yang berbeza. Okay, nilai percutan graviti bumi adalah 10 ms-2 ataupun apa?
Berapa? Ada dia 1. Kalau tak 10 kita akan guna yang mana? 9.81. Okay, 9.81 MS negatif 2. Yang lain okey ke? Ke ada yang confused macam tak ni je? Okey cikgu, okey. Okey, yang lain yang senyap lagi tu. Okey, dah terus senyap. Kalau korang tak boleh kan, bagi tahu saya sebab ini kiranya macam dah revision. Sebenarnya korang dah buat revision dah. Nanti sebelum periksa just nak selak-selak je. Tak payah buang masa lagi nak baca satu-satu. Okay, so kalau tak okey nanti bagi tahu. Cikgu. Ya. So, nama formula dia apa pula cikgu? Yang mana? Tu, G sama GM over R square. Yang ni Nilai pecutan graviti. Nilai pecutan graviti. Ni nama dia G, kecil-kecil ni. Yang ni apa? Yang G besar ni apa? Penghalang kegravitian. Okay, so tahulah beza Okay, next pembicarakan berisi nilai G dengan nilai R. Yang ni lah yang graf apa tu nama dia? Yang macam ni tu kan? Sekejap So yang naik then turun tu. Okay, so dia kata hitung nilai pecutan graviti pada 5 jarak yang diberikan dalam rajah di atas. So kat sini adalah jarak-jarak yang berbeza. Okay, dia beri jisim bumi adalah 5.97/1024. Jejari bumi adalah 6.37/1006. Pemalan gravitian adalah 6.67/10-11. Okay, so dia kata bincangkan apa akan jadi pada G dan R. Okay, dekat sini kita jarak dari pusat bumi. So kat sini adalah R sahaja. Okay, so masukkanlah kita kira formula dia adalah sekarang kita nak kira pecutan graviti. So formula asal adalah G M over R squared. So kita nak kira yang ni, kita masukkanlah R ni nilai yang kat sini. Okay, so bila kita kira jarak R sahaja dari pusat bumi, ni masukkanlah. Okay, ni dia dah bagi 6.37 ni kan, mana tadi? Yang ni lah. Okay, jarak R jejari ni. Okay, yang ni. So bila dah masuk dia dapat 9.8. Okay, so unit dia adalah MS negatif 2. Kat sini dia tak tulis unit sebab dekat table ni dia dah tulis siap-siap. Okay, so bila 2R nilai dia makin kecil. Okay, dia berbanding dengan nilai R sahaja, jarak pusat bumi. So dia makin lama makin kecil, makin lama makin turun. Okay, yang ni makin lama makin meningkat. Perasan tak yang ni? Okay, sebab itulah nanti akan dapat graf macam ni. Okay, dia first kita tengok 9.8 bila R sahaja. So 9.8, mana 9.8? Anggaplah kat sini. Okay, so 9.8 yang paling tinggi. So bila dekat R sahaja, so dekat sini lah. Okay, next bila 2R, 2R tadi dia dapat 2.45. So carilah dekat dalam graf 2.45. So agak-agak kat sini. Ni dapat bila 3R, kat sini dapat bila 4R, sini 5R. So first dia akan mencanak naik. So dia bila dah sampai satu tahap maksimum, kat sini dia akan makin berkurang sebab dia punya nilai ni semakin ni lah besar. Okay, so dia punya tarikan graviti dia makin rendah lah. Okay, so berapa kali dia pecutan graviti permukaan bumi? So 9.8 meter per saat kuasa 2. Boleh tak graf yang ni? Boleh ke? Graf tu nanti akan keluar exam cikgu? Saya tak pasti graf ni akan keluar exam ke tak. Tapi kalau keluar pun selalunya kertas satu je. Dia akan contohnya pilihan jawapan apa akan jadi bila nilai R ni naik. So apa akan jadi pada G. Dia akan tanya macam tu je. So bulat-bulatkan jawapan. Dia akan jadi graf bentuk macam tu lah. Memang bentuk macam ni. Tak ada bentuk lain dah. Dia makin turun. Okay, so Cikgu. Ya. Yang tadi tu Yang mana? yang 2R 3R tu. Yang ni.
Aha. Macam mana dia dapat yang nilai 3R, nilai 4R tu? Yang ni ke? Yang ni? Yang tu. Macam mana dia dapat nilai dia makin kecil? Masukkanlah. Okay, contoh kat sini tengok kat sini kan. Okay, tengok kat sini. Kat sini R. So, R tu adalah yang kita tahu dia punya ni adalah 6.37. Okay, jejari bumi. Okay, so masukkanlah. Okay, kalau 2 kali jarak daripada jejari bumi daripada pusat ni, so dia dekat sini kan. Okay, bila dekat sini, dia 2 darab R. So, 2 kali R. Betul tak? So, kat sini sebenarnya R tambah R. So, ni R. Kat sini R. So, dekat sini akan dapat 2R. Okay, lepas tu kat sini R. Okay, R tambah R tambah R. So, dekat sini akan dapat 3R. Boleh tak? So, R tambah R tambah R tambah R. So, akan dapat 4R. Betul tak? 1, 2, 3, 4. So, dia jarak kat sini akan dapat 4R. Lepas tu kat sini pula, macam mana boleh dapat 5R? Okay, 5R ni. So, R tambah R tambah R, R, R. So, last kali, dia dapatlah 5R ni. Nampak tak? Nampak ke? Okay, so nilai R ni, ambil yang ni je lah, dia dah bagi ni, nilai R besar ni. So, darabkan je, jarak dia berapa kali daripada sini, center ni. So, contoh okay, tak jawab soalan yang ni. So, dia kata 4R. So, kedudukan dia adalah dekat sini lah. Okay, so 4 kali daripada R yang ni. So, darabkanlah 4, darabkan dengan R yang 6.37. Menjawab tak soalan? Boleh ke? Boleh. Menjawab tak? Jawab. Okay. So, dapat macam tu lah. Dia sini je. R tambah R, so dapat 2R. So, tambah lagi R, dapat 3R. Macam tu lah. Okay. So, inilah antara ni adalah graf dia. Okay, so graf menunjukkan variasi percutan graviti dan jarak dari pusat bumi. Sebagaimanakah nilai percutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi dari kedudukan R kecil lebih kecil daripada R besar. So, kedudukan dia adalah berkadar terus. Okay, so itulah. Okay, bagaimanakah nilai percutan graviti berubah apabila jarak dari pusat bumi bertambah? So, dia akan berkadar songsang. Dia akan berkadar terus. Okay. So, soalan ni boleh ditanya. Tapi dalam peksa saya tak tahu. Dalam peksa kamu rasa macam tak ada kot. Rasa dia suruh kira je. Tak ingat. Tapi soalan cikgu Kamarud quite tricky lah. Okay. So, jisim bumi adalah 5.97 10 kuasa 24 kg. Dan jejari bumi adalah, so dia bagi jejari kat sini adalah R. Jejari adalah R besar, jarak adalah R kecil. Yang confuse. Okay, so hitungkan percutan graviti. So, masukkanlah G. Formula dia sama dengan G besar M besar over R square. So, R tu masukkanlah yang jejari tadi. So, G pemalar kegravitian 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. 2 darab dengan M. M dia, mana M? M lah kat sini. 5.97. Okay. Darabkan 10 kuasa 24. Okay, bagikan dengan berapa? 6.37. Ni jangan salah tekan kalkulator dan jangan lupa kuasa 2 kat luar ni. Okay. So, dapatlah jawapan dia 9.8 meter per saat kuasa 2. Okay, ni sebuah satelit. Satelit. Kes khas. Satelit. So, jarak dia adalah R sama dengan R tambah saya tambah tak ada H. Okay. So, kita siap-siap tulis lah. Dekat sini dah bagi jisim bumi, jejari bumi, pemalar kegravitian. So, dekat sini dia tukarkan dulu. Okay, sebab unit G ni adalah ms negatif 2. So, daripada kilometer ni dia tukar kepada meter dululah. Okay, so masukkanlah nilai. Formula asal adalah G sama dengan GM over R squared. So, R squared kat sini jarak kan. So, R squared G
R squared. So masukkanlah R tambah H. Yang ni sebab satelit. Satelit tu dia khas. So R tambah H, jari bumi tambahkan dengan mana H dia. H dia adalah ni lah. So dapat berapa? Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okay, so last sekali dapat 8.49 ms negatif 2. Boleh lagi ke kat sini? Ada yang keliru? Cikgu kena tukar meter juga kan? Kena tukar. Sebab unit dia G tu adalah ms negatif 2. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okay, bincangkan keadaan pada percutan graviti mempunyai nilai hampir sifar. Okay, keadaan ni mengalami tiada berat ataupun microgravity. So, angkasawan dan objek yang dia ni kita nampak situasi ni pada angkasawan dan objek yang terapung di angkasa lepas. Okay, so objek berat mudah digerakkan lah. Okay, kalau korang bawa almari seberat 100 tan pun ke angkasa lepas, dia akan senang gerak. Guna satu jari pun boleh. Okay, ni apabila pecutan graviti dia mempunyai nilai hampir sifar. Okay, tu je lah. So, mewajarkan kepentingan. Okay, dari sini membuat perbandingan antara pecutan graviti yang berbeza bulan, matahari dan planet dalam sistem suria. So, dekat sini dah bagi daya graviti merupakan daya semesta. Rumus dia adalah GM over R squared. G sama dengan GM over R squared. Ini boleh menghitung pecutan graviti. Ini adalah pecutan graviti. Okay, so planet manakah mempunyai pecutan graviti yang besar dan planet manakah yang mempunyai pecutan graviti yang kecil. So melalui sinilah kita boleh kira. Ni bila dia dah kira, dia dapatlah yang ni. Okay, so rasa-rasa yang mana mempunyai pecutan graviti yang paling kecil? Kita tengok ni. Yang mana satu? Pluto. Okay, yang paling besar adalah matahari. Okay, matahari tu dikira juga sebagai inilah planet dalam sistem suria. Okay, so manakah planet yang mempunyai pecutan graviti yang paling besar? Pecutan graviti yang paling besar mana? Jupiter. Jupiter berapa? Jupiter kat sini 24.8. Ni matahari ni sebenarnya kes khas. Kes khas tu memang kita tahu dia memang berat lah sebenarnya. Okay, sebenarnya mereka macam pecutan graviti yang paling hampir dengan pecutan graviti bumi. Okay, so tengok Saturn 10.4. Dia sama, dia lebih kurang yang dengan bumi 9.8. Dia hampir-hampir lah. Okay, apakah faktor? Faktor ni kena ingat. Okay, soalan selalu tanya, berikan 2 faktor yang menentukan nilai pecutan graviti. Mana tahu soalan keluar. Okay, so jisim dan jejari planet. Dua ni lah. Kalau tak ingat pun, ingatlah formula. Okay, so itu je. Ini dia pecutan graviti. Okay, maka pecutan graviti planet penting dalam penerokaan angkasa lepas. So ini adalah 3 kepentingan dia. 1, untuk menetapkan satelit di dalam orbit supaya dia tak keluar ke tempat lain lah. Okay, yang kedua, mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang menerokai angkasa lepas. Ini penerangan ni ada dalam buku teks, so nanti boleh baca. Dan last sekali, memperlahankan kapal angkasa semasa mendarat. Okay, kepentingan pengetahuan tentang pecutan graviti planet dalam penerokaan angkasa dan kelangsungan hidup. So ini adalah yang melibatkan lah pecutan graviti. Okay, so itu hujan turun ataupun daun gugur, pembebasan haba. Inilah antara dia. Okay, pengaliran cecair dalam badan, udara dan air dapat dipisahkan. So kesan graviti terhadap tumbuh besaran manusia. Kesan graviti terhadap tumbuh besaran manusia. So kesan dia adalah sistem imun dia menjadi lemah, kulit menjadi nipis, perasaan gelisah, hilang punca. Ni tak tahu sebab kan, kenapa tiba gelisah. Okay, lepas tu jantung malas mengepam. Okay, tulang menjadi kurang tumpat. Ini adalah kesan dia lah. Okay,
So ni tak ada pun, tak ada sangat pun. Ni just dia bagi tahulah kalau faktor dia perubahan ketumpatan, so apa jadi kalau kesan graviti dia rendah. Okay, ni penerangan je lah. Dia akan, apa yang akan jadi bila kesan graviti rendah, apa akan jadi pada bila kesan graviti dia tinggi. Okay, so rasa ini okay. Last kali. Okay, daya memusat. Okay, daya memusat tu, okay, so tengok Raja menunjukkan 4 kedudukan bagi sebuah satelit yang sedang mengorbit bumi dengan laju yang seragam. Perhatikan arah laju satelit itu, kedudukan satelit. Jasad sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah. Okay, walaupun laju dia tetap. So laju dia akan bezalah. Okay, so dekat sini apa yang dimaksudkan daya memusat? Okay, itu daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat. Daya yang bertindak, so 1 point ke atas jasad yang sedang apa? Membuat gerakan membulat. So point kedua. Okay, so itu je lah daya memusat. So daya memusat adalah mv squared over r. Saya tak tunjuk pula. Ni. Okay, so formula dia adalah mv squared over r untuk daya memusat. Okay, mv squared over r. Itulah formula dia. Kalau cari daya memusat, so guna formula yang ni. Okay, so itu je lah untuk malam ni. Ada habis awal malam ni. Okay, ada soalan? Cikgu. Ya. Yang pasal yang tadi tu, yang betul, yang satelit tu. Yang mana satelit? Okay. Kan apa nama formula dia? Yang mana formula satu ni? Yang GM per R tambah H tu. Oh, caranya satelit tu yang case khas tu ke? Sekejap, mana saya cari. Sekejap. Yang ni nama macam mana nak tukarkan H tu? H yang mana? Yang ni ke? Yang tu. Macam mana nak dapatkan 4.8? Macam mana nak dapat maksudnya? Nak tukarkan yang 480 tu. Oh, ni yang ni. Yang 4.8 tu. Okey. Kejap saya tunjuk. Kejap sebentar. Okey, 4.8 ni. Okey, bila kita tukar kilometer ke meter, dia akan dapat yang ni lah. So, bila kita nak tukar kepada prefix number ni dipanggil prefix number dalam 10 kuasa berapa ni. So, kita akan gerakkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, berhentikan kat sini. So, dapatlah 4.8. Kalau gerak lagi 1, dapatlah kuasa 6. Okay. Kalau kita nak buatkan prefix number, okay, contoh pergerakan ni ke kiri kan. Okay, ke kiri, nak pandang dia bergerak ke kiri, prefix dia iaitu 10 kuasa N. N ni akan dapat nombor positif. Okay, tengoklah kat sini, bila gerak ke kiri, yang ni 5. Kalau kita gerakkan ke kanan, contoh 4.8 saya ambil. Tengok kat sini 4 point tak nak lah, tak best, 0.0048. Contoh soalan macam ni. Okay, so kita akan gerakkan ke kanan. Okay, so bila gerakkan ke kanan, kita tengok 1, 2, 3. Okay, saya berhenti kat sini lah. So dia akan dapat 4.8 darab 10. Okay, dia akan gerak ke kanan kan, tapi dia punya N tu akan dapat negatif. So berapa kali gerak? 1, 2, 3. So dapatlah 4.8 dan 10 kuasa negatif 3. Boleh? Boleh. Okay, tu je. Ini matematik. Okay. Okay. Ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Cikgu, Tak ada cikgu. kalau tak tukar pun tak apa kan? Yang mana tak tukar apa dia? Tak tukar jadi prefix tu. Tak tukar yang ni ke? Boleh je, tak kisah. Cuma yang kat sini, dia nampak macam cerdik sikit lah. Tak bijak. Nampak bijak. Macam tu.
Okay. Betul. Ya. Kalau KM dia kena tukar pada M dulu baru boleh buat ni. Apa dia? Kan KM kan. Mhm. Kan kalau tak buat macam tu kan boleh yang sana cakap Dia- Macam ni. Kan ni apa Ego? Apa? Ni ke? Bentuk macam ni ke? Sekejap. Saya iris. Macam mana nak iris? Sekejap. Okay, maksudnya macam ni ke? Warna lain lah. Okay. So, maksudnya 480 kalau kilo dah 10 kuasa 3. Macam tu ke? Maksudnya? Kan Betul? Baik tanya sekarang. Macam mana? dia kan macam tadi kan Okay. tu kata kan tak kisah kan kalau tak ubah macam tu kan. Maksudnya apa-apa nombor pun kena tukar pada dia punya asas Ego. Dia punya unit asas tu. Betul lah. Okay, unit untuk G ni apa? M lah kan? MS negatif 2. Kita tak ada nak tukar, kita tak ada nak biarkan KM S negatif 2. Mana ada unit G KM S negatif 2? Boleh? Boleh ke? Boleh. Tengok unit last sekali. Tengok apa yang kita nak cari. Kalau kat sini kita nak cari F. Okay, so unit last dia Newton lah. Ataupun apa? kg ms negatif 1 lah kan? Betul tak? Kalau contoh kalau kg ms negatif 1, so unit dia kg lah. Yang ni tak perlu tukar lah. Contoh kat sini kalau kg kan. So biar je lah 480 terus masukkan je. Kalau dia kena take unit, apa yang kita nak cari? Kalau kita nak cari F, so unit dia Newton ataupun kg ms negatif 1. Ataupun yang G. G adalah ms negatif 2. So apa yang selain unit daripada ms negatif 2 kita kena tukar dululah. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Okay. Kena tengok apa yang kita nak cari. So kita kena tahulah apa unit last sekali. Okay, so so far 3.1 boleh? 3.1 okey lagi? Okey. Boleh cikgu, takut tu salah tekan kalkulator. Itu pun saya risau. Lagi-lagi bila ada kuasa 2 ni, tolonglah jangan salah, jangan lupa tekan kalkulator. Jangan cepat siap, okey? Tolong cek balik. Markah bukan sikit-sikit. Daripada dapat A terus dapat B pula. Tak naklah jadi benda macam tu. Okay, so 3.1 dah settle dah. Ada tak jawapan modul yang saya tak jawab? Ada tak? Ataupun nanti saya bagi jawapan yang dah siap lah, yang modul tu. Boleh. Boleh cikgu. Nanti senang lah korang nak refer kat situ je. So itu je malam ni. So saya stop presenting. Okay, tu je. Kalau ada apa-apa soalan hantarlah PM lah saya personal, okay? Private message dekat Telegram. Kadang Telegram saya jarang buka sebab tak ada apa-apa. Melainkan ada ni lah kelas-kelas kan. So saya akan lambat sikit lah buka. Kalau saya buka time tu saya akan balas cepat. Kalau saya tak buka, saya balas lambat sikit lah. Okay, tu je. 3.1 settle. Okay, cikgu. Sama. Okay, cikgu. Masih cikgu. Cikgu. Selamat Cikgu. Assalamualaikum. cikgu. Cikgu. Salam. Cikgu. Salam. Sama. Okay, so stop.